Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan teruskan kepada 2.3 iaitu pembentukan negeri-negeri selat. Tapi sebelum itu, kita imbas semula sebelum pembentukan negeri-negeri selat ni. Jadi apakah yang berlaku pada sebelum pembentukan negeri-negeri selat ialah berlaku perluasan kuasa di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Maksudnya tiga buah negeri inilah yang akan membentuk negeri-negeri selat. Jadi apakah yang berlaku menyebabkan berlakunya perluasan kuasa di ketiga-tiga buah negeri ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Iaitu yang pertama iaitu kedudukan yang strategik, iaitu berada di Selat Melaka. Contohnya kamu boleh tengok di apa, kalau kamu tengok semula kepada peta, ketiga-tiga buah negeri ini berada di kedudukan lautan, iaitu berada di Selat Melaka, iaitu sebagai laluan perdagangan kepada para pedagang. Okey, yang kedua ialah isu dalaman. Isu dalaman ialah contohnya berkenaan dengan perebutan kuasa ataupun tahta dalam Kesultanan Johor Riau, iaitu berlakunya perebutan tahta yang akhirnya membawa kepada masuk campur kuasa-kuasa luar, iaitu kuasa British lah. Okey, seterusnya berlaku pakatan British dan Belanda. Yang inilah yang membawa kepada perluasan kuasa di Melaka. Seterusnya, Perjanjian London. Perjanjian London 1824. Jadi apakah kesan perjanjian ini adalah tiga? Kamu boleh nampak tiga kesan, iaitu yang pertama iaitu pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat, iaitu kepada British dan Belanda. Yang kedua ialah perpecahan Empire Kesultanan Johor Riau. Seperti yang kamu dah tahu tadi, berlaku perebutan takhta. Jadi itu bila berlaku campur tangan kuasa luar ataupun kuasa barat. Jadi apa yang berlaku ialah perpecahan Empire disebabkan oleh pengaruh yang berbeza ataupun strategi yang dilakukan oleh barat ni membawa kepada pemikiran yang berlainan dan tidak sehaluan lagi lah. Jadi berlaku perpecahan Empire. Dan yang ketiga ialah Selat Melaka di bawah penguasaan British. Okey, itu adalah kita imbas secara ringkas sebelum kita teruskan bagaimana pula dengan pembentukan negeri-negeri selat. Okey, kita teruskan dengan tajuk ini, subtopik pembentukan negeri-negeri selat. Okey. Okey, latar belakang sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Okey, yang pertama, yang kamu tahu ada tiga buah negeri, iaitu yang pertama iaitu Pulau Pinang, ditadbir oleh Francis Light sebagai Pesuruhjaya. Okey, kamu lihat di sini, tokoh ini sudah berjaya menjadi seorang Pesuruhjaya yang pada mulanya dia menggunakan tipu helah untuk mendapatkan Pulau Pinang. Okey, poin yang kedua, menjadi pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Dan apa yang berlaku dengan Pulau Pinang ialah ditadbir oleh Gubernur. Ini adalah kuasa yang paling besar lah di Pulau Pinang. Singapura, okey, ini negeri yang kedua. Singapura ditadbir oleh Residen. Poin yang kedua, menjadi pelabuhan bebas. Yang ketiga, menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian yang mengumpul hasil alam Melayu untuk didagang dengan China. Maksudnya di sini, pelabuhan bebas ni mereka bebas untuk berniaga apa-apa saja, menerima apa-apa saja ataupun menjual apa-apa saja tanpa sebarang limitasi. Maksudnya tidak ada apa-apa benda yang mereka jual tu tidak ada sekatan. Maksudnya akan menerima saja apa-apa yang dijual di situ. Okey. Melaka ditadbir oleh seorang resident councillor. Poin yang kedua ialah sistem kapitan diteruskan bagi tujuan keamanan kaum. Sistem kapitan ini adalah sistem dalam perniagaan. Okey, yang poin yang ketiga ialah suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum berperanan penegak undang-undang. Jadi ini adalah menjadi terajulah kepada sesuatu kaum lah, iaitu meletakkan seorang ketua kaum yang menjadi penegak undang-undang. Sekiranya berlaku jenayah atau apa, jadi ketua kaum yang akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, cikgu teruskan dengan seterusnya. Okey. Negeri-negeri selat dibentuk pada 1826
dan dibubarkan pada tahun 1946. Jadi sekarang kamu kira berapakah tempoh negeri-negeri Selat ni bertahan sebelum dibubarkan semula pada 1946? Tahu kedudukan dalam peta ini adalah kedudukan negeri-negeri Selat, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, dan ini adalah bendera. Benderanya adalah bendera British, dan dalam bulatan itu adalah macam seolah-olah ada 3 penjuru yang mewakili 3 buah negeri. Okey, tujuan pembentukan negeri-negeri Selat, yang pertama ialah untuk menjimatkan perbelanjaan, yang kedua ialah untuk menyeragamkan pentadbiran. Ini cikgu pernah sebut pada video sebelum ini. Mengapakah negeri-negeri Selat ni ditubuhkan dan mencantumkan 3 buah negeri adalah untuk menjimatkan perbelanjaan. Maksudnya, mungkin sebelum ini ada 3 buah negeri kan, jadi ada 3 orang pemimpin atasan. Jadi, ketiga-tiga pemimpin tersebut perlu dibayar gaji. Jadi, apabila berlaku pembentukan negeri ini, maksudnya akan ditadbir oleh seorang pemimpin saja. Jadi, di situ kamu boleh nampak menjimatkan perbelanjaan. Okey, poin yang kedua, seragamkan pentadbiran. Menyeragamkan pentadbiran. Menyeragamkan pentadbiran ini adalah sekiranya, sebelum ini mungkin cara pentadbiran di Pulau Pinang berbeza dengan cara pentadbiran di Melaka. Apabila diletakkan dalam satu persekutuan negeri-negeri Selat, jadi apa yang berlaku cara pentadbiran di Pulau Pinang akan sama di Melaka, malahan akan sama juga di Singapura. Jadi itu adalah poin mengapa pembentukan negeri-negeri Selat ni dibentuk. Okey, cikgu teruskan. Kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British. Okey, poin yang pertama, dapat menguasai Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Okey, seperti yang kamu tahu, Selat Melaka merupakan laluan perdagangan yang paling strategik yang ada di alam Melayu. Okey. Poin yang kedua, taraf pelabuhan bebas negeri-negeri Selat berjaya menarik pedagang alam Melayu dan luar seperti Arab, India, China, Eropah dan Amerika Syarikat. Okey, di sini maksudnya bukan sahaja berniaga untuk negeri ataupun negara-negara yang berdekatan, tetapi malah menarik perhatian pedagang dari negara-negara yang datang dari jauh yang membawa bekalan bahan mentah yang berbeza dengan jualan yang ada di sekitar negeri-negeri yang berdekatan dengan itulah alam Melayu lah. Okey, seterusnya, poin yang ketiga, negeri-negeri Selat menjadi pusat pengumpulan hasil dari alam Melayu untuk menyaingi pelabuhan Belanda. Okey, seperti yang kamu tahu, pelabuhan Belanda berada di kawasan itulah, kawasan yang kita tahu sekarang ialah negara Indonesia. Duduk di situ. Okey, yang keempat, negeri-negeri Selat menjadi pintu masuk buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Okey, ini yang kamu boleh nampak di sini. Okey, dan yang terakhir, menarik penanaman modal oleh pelabur menyebabkan perkembangan negeri-negeri Selat berlaku pantas. Maksudnya apabila dah pedagang-pedagang dari luar tadi yang kamu dah tahu, pada poin yang kedua tadi iaitu Arab, India, China, Eropah dan Amerika Syarikat, apabila banyak pedagang luar yang datang, jadi ada hasil yang mereka ingin cari ataupun bahan mentah yang mereka ingin cari, dan bila bahan tersebut adalah bahan yang berkualiti dan boleh mendatangkan manfaat kepada mereka, jadi akan berlaku penanaman modal oleh pelabur. Maksudnya mereka berani untuk melabur dengan lebih banyak untuk mendapatkan bahan mentah yang terdapat di alam Melayu, dan itulah yang menyebabkan berlakunya negeri-negeri Selat ni bertambah maju dari segi perkembangan dia lah. Bagaimana? Sebab kamu dah tahu 3 buah negeri ni terletak di Selat Melaka dan mempunyai pelabuhan yang strategik. Jadi itulah yang menyebabkan pelabur berani untuk melabur dan menanamkan modal bagi mendapatkan bahan yang diperlukan oleh mereka. Okey, seterusnya, hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Okey, negeri Selat memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Yang poin yang kedua ialah melabur modal, memajukan pelombongan biji timah di negeri Melayu. Okey, negeri-negeri Melayu ni adalah maksudnya, negeri-negeri Melayu ni adalah negeri-negeri lain selain daripada negeri-negeri Selat. Contohnya Selangor, Pahang, Kelantan, Perak,
Jadi itu adalah hubung kait antara negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Okey, jadi apakah yang diperlukan oleh negeri-negeri Melayu ialah memerlukan pelabuhan negeri-negeri Selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Maksudnya, yang cikgu boleh ringkaskan di sini ialah negeri-negeri Selat membekalkan pelabuhan kepada negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu membekalkan hasil ekonomi kepada negeri-negeri Selat. Maksudnya saling kebergantungan di antara kedua hubungan negeri-negeri Selat ni dengan negeri-negeri Melayu. Boleh faham? Okey, cikgu teruskan. Okey, apakah kesan pembentukan negeri-negeri Selat? Yang pertama ialah membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara India dan China. Ini adalah kuasa besar yang sangat memerlukan laluan perdagangan untuk mendapatkan bahan mentah. Okey, yang kedua, mengukuhkan ekonomi negeri-negeri Melayu. Disebabkan negeri-negeri Selat ni adalah negeri yang menjadi hub pelabuhan kepada negeri-negeri Melayu. Jadi di situ kita boleh nampak memberi kesan juga kepada ekonomi negeri-negeri Melayu. Ingat semula kebergantungan di antara negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Okey, poin yang ketiga, menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Yang kamu tahu, negeri-negeri Selat ni dibentuk oleh kuasa British. Jadi apa yang berlaku apabila negeri-negeri Selat ni semakin maju, jadi ianya dapat menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Maksudnya mewujudkan persaingan yang hebatlah di antara dua kuasa British dan Belanda ni. Okey, dengan pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, kita pergi kepada 2.4 pentadbiran negeri-negeri Selat. Ini dah secara ringkas saja. Okey, pentadbiran negeri-negeri Selat ada dua pentadbiran yang kamu boleh nampak, iaitu yang pertama ialah kita lihat dulu dari segi poin ini. Poin yang pertama, mengalami perubahan pentadbiran sejak penubuhan pada 1826. Okey, poin yang kedua, mula diletakkan di bawah HHTI, Syarikat Hindia Timur Inggeris di India. Selepas HHTI dibubarkan, pentadbiran NNS diletakkan pula di bawah pejabat India. Maksudnya di sini ada dua pentadbiran yang berbeza mentadbir negeri-negeri Selat. Okey, kita lihat yang pertama dulu di bawah SHTI 1826 sehingga 1857, diketuai oleh Gubernur, dibantu oleh Resident Consular. Maksudnya ada dua jawatan yang penting di bawah pentadbiran HHTI. Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran. Pada 1832, pusat pentadbiran berpindah ke Singapura. Maksudnya dari Pulau Pinang berpindah pula ke Singapura. Okey, Gubernur. Gubernur terbagi kepada tiga, dibantu oleh tiga, iaitu Resident Consular Pulau Pinang, Resident Consular Singapura, Resident Consular Melaka. Maksudnya di sini dibahagikan kepada, bukan dibahagikan, Gubernur dibantu oleh tiga residen di setiap negeri. Maksudnya Gubernur dibantu oleh Resident Consular di setiap negeri. Okey, kita lihat pula pada pentadbiran di bawah pejabat India pada 1858 sehingga 1867. Okey, diketuai oleh Governor General British HFDI di India. Jadi poin yang kedua kita boleh lihat undang-undang British dikuatkuasa di negeri-negeri Selat. Okey, ini adalah gambaran kamu boleh nampak di sini ialah Governor General British HFDI di India adalah kuasa yang paling pemimpin paling atas dalam pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, yang kedua ialah Gubernur negeri-negeri Selat. Jadi kamu boleh lihat ada perbezaan di bawah pentadbiran HHTI dengan di bawah pentadbiran pejabat India. Dan dibantu juga oleh Resident Consular. Maksudnya dari segi pemimpin yang membantu Gubernur ni tidak ada perbezaan daripada pentadbiran di bawah HHTI. Okey, cikgu teruskan. Faktor perpindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London. Okey, sini kamu boleh lihat ada 5 faktor, iaitu yang pertama ialah tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan India yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Poin yang kedua, pejabat India mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri-negeri Selat menggantikan dolar Spanyol. Okey, di sini kita boleh lihat ialah mata wang rupi tu akan menggantikan dolar Spanyol tu.
Maksudnya ada penggantian mata wang. Okey, yang ketiga, pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal-kapal dagang dan pertelingkahan kongsi gelap China di negeri-negeri selat. Okey, poin yang keempat. Negeri-negeri selat menjadi tempat buangan banduan, menjejaskan imej negeri-negeri selat sebagai pusat perdagangan. Maksudnya, mengapakah perpindahan ini berlaku adalah disebabkan oleh bila negeri selat ni bertambah maju, dan kamu tahu negeri-negeri selat ni adalah pusat perdagangan, tetapi apa yang berlaku ialah menjadi tempat buangan banduan juga di situ. Jadi menjejaskan imej, jadi mereka perlu tukar pentadbiran tersebut ke pejabat tanah jajahan London. Itulah yang menyebabkan untuk mengelakkan berlakunya pembawaan imej negeri-negeri selat ini menjadi lebih buruk, jadi mereka perlu tukar pejabat tanah jajahan ke pejabat tanah jajahan London. Okey, poin yang kelima, cadangan cukai pelabuhan negeri selat menjejaskan taraf pelabuhan bebas. Jadi ini adalah 5 faktor mengapakah perpindahan pentadbiran negeri-negeri selat ke pejabat tanah jajahan London. Okey, seterusnya negeri-negeri selat di bawah pejabat tanah jajahan London 1867 sehingga 1946. Pada 1 April 1867, negeri-negeri selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan Britain dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan London. Yang kedua, poin yang kedua, Majlis Perundangan ditubuhkan di negeri selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Jadi ini adalah jadual yang menunjukkan kedudukan pejabat tanah jajahan London meletakkan gubernur-gubernur selat di bawahnya, di bawah pentadbirannya, iaitu dibantu oleh dipecahkan kepada dua, iaitu Majlis Eksekutif menguruskan hal pentadbiran dan yang kedua ialah Majlis Perundangan menggubal undang-undang. Jadi ini adalah cara pentadbiran di bawah pejabat tanah jajahan London. Okey. Jadi ini adalah rangkuman apa yang kamu boleh dapat daripada bab 2 ni. Maksudnya kita telah selesai untuk bab 2. Maksudnya telah tercetuslah pentadbiran dan pembentukan negeri-negeri selat. Jadi apakah nilai yang kamu boleh dapat ialah pembentukan negeri selat memberi pengajaran yang penting tentang kepentingan perancangan strategi dan fikiran strategik dalam melaksanakan satu tugasan. Maksudnya di sini kita perlu rancang dengan betul-betul bagaimana kuasa British itu boleh membentuk negeri selat ni pada akhirnya, dan pada awalnya mereka menggunakan pelbagai strategi untuk membentuk negeri tersebut disebabkan oleh dua faktor, iaitu untuk melicinkan pentadbiran dan yang kedua ialah untuk menjimatkan perbelanjaan. Okey, dari segi poin yang kedua, dalam mempertahankan negara daripada serangan musuh dalam pelbagai bentuk, kita perlu sentiasa cakna dengan perancangan strategi kuasa asing. Maksudnya di sini kita perlu sedar, kita perlu ambil iktibar daripada apa yang berlaku daripada perluasan kuasa Britania adalah kita perlu tahu apakah strategi ataupun perancangan yang digunakan kuasa asing untuk mendapatkan kawasan kita. Jadi kita perlu tahu juga, kita perlu tahu helah mereka. Itu adalah iktibar yang kita perlu belajar daripada apa peristiwa pembentukan negeri-negeri selat ni. Dan yang ketiga ialah perancangan strategik mendepani musuh negara hanya mampu dicapai dengan sikap kerjasama dan pemufakatan sesama warga negara. Maksudnya apa yang berlaku, contohnya kamu lihat tadi, kembali semula kepada yang perebutan tata di Kesultanan Johor Riau tu. Di situ adalah isu ataupun masalah yang membawa kepada masuk campur tangan kuasa British yang membawa kepada langkah mudah untuk kuasa British mendapatkan salah satu negeri-negeri selat. Okey. Ya, untuk hari ini kita telah selesai bab 2. Jadi sekiranya kamu ada persoalan, kamu boleh bertanya secara terus kepada cikgu mengenai apa yang kamu masih kurang jelas dalam bab 2 ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.